Bahaveran Fishing Club. Tonton, subscribe, akan datang lagi banyak konten-konten yang menarik. Okey, kita sekarang di lapangan untuk test rod conditioning mampuih. Kapasiti gewang rod mampuih ni adalah 2 sampai 7 gram. Perlu diingati bila nak test lure, pastikan kapasiti weight lure adalah 2 hingga 7 gram. Pastikan satu kategori gewang dari 7 gram adalah kategori yang sama semua. Contoh saya guna minnow jerkbait. Saya akan pastikan minnow jerkbait dari 7 gram sampai ke 2 gram kalau ada dalam kategori dan profil yang sama. Supaya saya akan dapat nilai dari segi balingan, keberatan dalam ayak. So saya akan test dengan Rapala S-Rap 7 gram gewang minnow yang paling berat untuk kapasiti rod ni. So saya akan mulakan dengan balingan dekat dulu. Tengok tepi macam mana. Pastikan hampa selang-seli dengan karawan laju, karawan slow, supaya betul-betul hampa dapat feel di hujung tip tu macam mana. So hujung tip tu yang akan menentukan sama ada dia boleh handle load gewang tu ataupun tak. Kedua saya akan baling dekat lagi dan saya akan karau agak laju sikit. So daripada sensitivity tali dan hujung tip hampa akan dapat rasa. Contoh saya pakai gewang ni yang paling berat Saya pakai gewang minnow yang paling berat dari kapasiti rod ni. Dan saya boleh rasakan, sekejap saya baling lagi sekali. Kan okey, kali saya akan baling jauh dan buat karawan laju terus. Dan saya dapat rasakan gewang 7 gram ni, iaitu yang paling berat mengikut kapasiti rod ni, masih boleh handle, balingan masih cantik dan masih tak berapa ada beban masa kita karau tu. Satu special yang saya nak salute lah pasal rod mampuih ni. Kebanyakan gewang, kebanyakan rod, lure weight yang paling berat. Yang lure weight yang paling berat tu lah yang dia jadi amat berat. Tapi rod mampuih ni, dia punya maksimum weight lure pun baling masih sedap dan karau pun dia masih sedap. Mainan gewang yang kedua yang saya akan buat, yang saya secara peribadi selalu buat adalah untuk test betul-betul kapasiti rod tu adalah saya akan main secara jerking. So di situ akan menguji kebolehan satu-satu rod punya tip. Adakah dia boleh handle rod tu. So gewang ni adalah gewang jerkbait. So memang untuk permainan jerking. So saya baling jauh. So last saya akan buat balingan jauh dan main secara jerking. So berselang-seli hampa buat ni jerking secara laju sekali. Dan jerking laju sekali, sederhana dan juga slow sekali. Sangat-sangat penting untuk hampa test satu-satu gewang dengan dia punya action. Satu kan karau straight dan karau jerking. Dia penting sebab apa? Satu hari dan satu kali bila hampa pergi casting, kerana gewang tu terlalu berat dan terlalu beban semasa hampa menggayakan, dan akan membuatkan hampa penat tau. Hampa akan buat balingan dalam 100 kali, 200 kali kerana gewang tu terlalu berat dari segi dia punya balingan, karawan dan juga dia punya action. So konklusi saya adalah gewang minnow jerkbait 7 gram sangat-sangat sedap dengan rod mampuih dari segi balingan, resisten dia dalam ayak sama ada karau laju ataupun dengan menggayakan action. Test kedua, gewang minnow jerkbait yang sama, lidah selaman yang sama dan 5.5 gram. Kita turun dari tadi 7 gram kita turun ke 5 gram. Balingan dekat dulu. Baling jauh dan karau laju pula. Ini balingan jauh dan action jerking pula. Macam biasa, macam 7 gram tadi juga. Jerk terus cuba selang-seli dengan jerk laju dan jerk sederhana dan juga slow. Ternyata minnow jerkbait 5 gram adalah weight dan kapasiti berat yang sangat sedap dan sangat match untuk rod mampuih, karawan laju ataupun karawan jerking. Macam yang 7 gram tadi bukan terlalu berat, tapi yang ini lebih sedap. Dan perlu diingati juga berkaitan juga dengan line yang saya pakai, iaitu 6 pound, iaitu maksimum line weight untuk rod mampuih. Tujuan saya pakai main line yang maksimum
adalah untuk betul-betul untuk mencuba dia punya kapasiti yang maksimum. Supaya lepas ni nanti kalau saya guna 4 pound ataupun 2 pound, saya dah boleh agak-agak dah. Okey, next punya test 4 gram minnow jerkbait juga. Nampak saya masih maintain dengan kedalaman lidah yang sama. Kita test dari segi balingan, karawan laju dan jerking. Okey, minnow jerkbait 4 gram. Kita test dia punya balingan, karawan laju dan jerk. So, balingan dekat dulu. Karawan laju. Ya, sedap. 4 gram sangat-sangat sedap. Heran betul, semakin ringan so jadi semakin sedap. Balingan dekat lagi sekali, karawan laju. Okey, next balingan jauh dan karawan laju. Wow. Sangat-sangat sedap. Oh, yeah. Sangat-sangat perfect. Dia lebih kurang sama dengan yang 5 gram tadi. Matching dia lebih kurang sama dengan 5 gram tadi. Dia ngam-ngam, dia sedap-sedap. Dia tak berat sangat untuk karawan laju, untuk balingan. So jauh beza dengan yang 7 gram tadi. Okey, next penggayaan jerking. So macam biasa, selingkan dengan jerking laju dan juga jerking slow. Sekali-sekala cuba action jerking yang agak kuat dan juga jerking yang konsisten macam ni ya. So bukan apa nak test kita punya tip berat tu pada maksimum kebolehan gewang ni. Konklusi saya, gewang minnow jerkbait 4 gram adalah yang sangat ngam. Saya sangat sedap untuk orang mampu dari segi balingan, karawan laju dan juga karawan jerking. Mari kita tukar pula. SP 7 gram, max lure weight orang mampu. Saya akan test daripada 7 gram ini sehingga kepada 2 gram. So untuk SP saya akan buat balingan jauh terus. Saya akan menggayakan ketukan terus. Sama macam minnow jerkbait yang 7 gram tadi. Dari segi balingan lebih lanjut dan lebih sedap daripada minnow jerkbait oleh kerana kepadatan gewang yang berbeza. 7 gram minnow jerkbait tidak sama dengan 7 gram SP. Sebab SP punya 7 gram adalah padat lah. Dia padat dengan batu ladung. 7 gram minnow jerkbait dia kosong dengan plastik. Dia benang dekat badan besar saja. Sebab balingan sudah tentu balingan SP yang padat ni lebih cantik. Dan saya rasakan dari 7 gram aksi ketukan dia agak berat sikit. Dia agak beban sikit untuk tip ni. Sama ada saya ketuk pelan ataupun apa tadi ketuk laju-laju. So 7 gram saya masih akan gunakan untuk situasi tertentu. SP 5 gram. So perhatikan saya menggunakan profil SP yang sama, kepala jig head yang sama. Dia jenis tirui. Saya akan dapatkan aksi yang lebih detail dari segi balingan dan juga aksi dalam ayak. So macam biasa saya SP saya akan buat balingan jauh terus dan saya akan buat ketukan terus. So, okey, agak menarik. SP 5 gram dengan profil yang sama dengan yang 7 gram tadi. SP 5 gram adalah weight yang saya akan selalu pakai sebab dia adalah weight yang ngam-ngam untuk rock Kanecanic mampu. So jom kita test yang 2 gram pula. The legendary geli-geli yang sangat-sangat remarkable dengan brand Kanecanic. So SP geli-geli jig head daripada 5 gram saya turun ke 2 gram tu. Sekiranya saya mampu main dengan 2 gram ni, mana kata antara 4 gram dengan 3 gram saya dah boleh agak-agak dah. So jom kita test. So macam biasa, oleh kerana ni yang paling ringan, memang saya akan cuba baling betul-betul jauh. Saya akan cuba aksi ketuk terus, sama ada laju ataupun slow. Jom kita test. Okey, geli-geli on jig head 2 gram dan saya guna jig head dan tengok sini saya guna jig head daripada Kapelan lah. Saya tak guna pari-pari sebab saya dah habis yang pari-pari tu. Tapi so pari-pari 2.5 gram. Yang ini 2 gram. Mana kata saya dapat utilize lure weight yang paling ringan dalam kebolehan dia. Dapat saya rumuskan untuk 2 gram adalah balingan agak kurang cantik. Mana kata dia tak berapa jauh dan tak berapa tepat. Dari segi aksi, ketuk-ketuk slow ataupun ketuk-ketuk laju pun agak kurang berasa. Melainkan kalau dihenjuk-henjukkan sikit-sikit baru kita dah berasa. Saya akan masih boleh gunakan geli-geli di setiap masa. Dan lagi satu oleh kerana dia punya profil dia yang agak kecil dan sesuai untuk semua target ikan.
Kita ke soft rock pula. Saya percaya kebanyakan orang menggunakan mampuih untuk cari haruan, untuk tomat yang curut-curut. Soft rock yang 7 gram saya tak ada. Saya ada yang 5 gram. Dari segi loading saya rasa agak berat sikit walaupun 5 gram. So abang kita try dulu dia punya balingan dan juga karawan. Saya akan buat balingan dekat dulu dan karawan laju. Sebab saya nak test dia punya balingan, tengok macam mana. Balingan dekat dan sederhana. Saya dapat tune daripada yang 5 gram ni. InsyaAllah yang untuk 7 gram pun hampa dan saya boleh agak-agak lah macam mana. Okey, balingan dekat dan sederhana dekat dengan karawan agak sedikit laju. Okey, balingan jauh soft rock dengan karawan jerking laju . Okey, soft rock ada sedikit isu. Walaupun daripada keberatan 5 gram, dia rasa agak berat dan balingan tak jauh mana pun sebab dia getah, dia banyak halangan angin. Walaupun pada karawan slow dan jerking laju, dia agak beban daripada tip. Boleh cuba, tapi dia agak beban sikitlah. Next daripada 5 saya turun ke 3 terus. So macam biasa dia adalah 3 gram, saya buat balingan jauh terus. Dan ya, soft rock 3 gram sangat sedap untuk dia. Karawan slow pun dia punya weight tu dia rasa sedap. Saya semasa karau dan juga semasa baling. Okey, next sama juga balingan jauh. Saya akan jerk laju sikit. Okey tuan-tuan, surprisingly 3 gram adalah weight yang sangat sedap untuk rod mampuih. Yang mana size ni saya rasa yang kebanyakan orang pakai. Dari segi balingan jauh dan tepat, jerking slow dan laju pun dia masih rasa sedap. Letak beban pada tip rod waktu karau tu. Okey geng, micro katak 2 gram. Jangan orang pakai kot. Soft rock gram yang paling ringan untuk rod kanan sini mampuih. Jom kita test dia punya performance. Macam mana soft rock yang paling ringan. Okay, so 2 gram saya akan buat balingan jauh terus dengan karawan slow dulu. Okay, lagi sekali balingan jauh, jerking slow yang sama juga. Micro soft rock, dapat saya buat konklusi kata soft rock 2 gram sangat seronok untuk dimain. Tapi lagi sekali balingan tak berapa jauh dan tak berapa tepat. Balingan dekat boleh dapat balingan tepat. Balingan jauh dah mula lawan angin. Karawan straight dah mula meringan. Melainkan kalau main jerking macam katak betul berenang jerking secara slow ataupun jerking laju-laju, dia mula rasa sedap sikit di hujung tip. So dapat saya rumuskan bahawa rod kanan sini mampuih. Dan ini adalah rumusan peribadi saya daripada rujukan peribadi saya. Dengan tuan-tuan mungkin dengan penggunaan gewang yang berbeza, mungkin rujukan lain, padang pancing lain, situasi berbeza. Tapi saya harap apa yang saya kemukakan ni boleh jadi batu asas kepada tuan-tuan untuk test dan boleh agak-agak kayu ukur penggunaan gewang apa yang selamat sekiranya tuan-tuan menggunakan rod mampuih. Dan ia bertujuan untuk menjaga keselamatan rod kita, supaya kalau tak berat sangat dia mungkin akan beban pada rod dan merosakkan blank rod. Kalau ringan sangat main tak sedap. Dia paling ringan sangat, tak jauh. Dan saya rumuskan bahawa gewang jerkbait berat yang paling efektif adalah dari 7 hingga 4 gram. Efektif dari segi balingan, dari segi karawan konsisten dan juga karawan jerking. Manakala untuk ST pula, saya boleh katakan agak efektif baik daripada 7 maupun sehingga 2 gram. Cuma 7 tu dia agak ada berat sikit. Baling okey dia lanjut, tapi bila mula main getuk, dia agak ada beban sikit pada tip rod punya loading. Untuk soft rock pula, yang saya recommend adalah daripada 5 hingga 2 gram. 5 soft rock ESP ya. Saya tak pasti pasal untuk brand Sawadi ataupun brand Drave ataupun brand lain, tapi untuk ESP yang kebanyakan mungkin tuan-tuan guna, soft rock 5 gram hingga 2 gram adalah weight yang efektif untuk kanan sini mampuih. Bila beli rod yang baru, test di lapangan dulu, baling sebanyak-banyak mungkin. Orang kata buat kawan dengan rod tuan-tuan, bagi tangan kita biasa dengan balingan rod tu jadi sebahagian daripada muscle memory kita. Macam kita nak bawa kereta, macam kita bawa motor peribadi kita.
So bila turun di padang pancing nanti, tuan-tuan dah terbiasa dengan rod tuan-tuan lebih fokus pada benda yang lebih penting, iaitu mencari ikan. So kebanyakan orang dia beli dia turun test waktu pancing terus, dan dia dapati banyak default pada dia punya setup. Tak apa ringan lah, mesin dengan rod tak apa matching. Waktu main dia akan rasa agak berat sangat. Dan benda ni jika semak awal-awal, turun test awal-awal, tuan-tuan boleh jimatkan masa dan jimatkan wang. Dan boleh agak-agak ni barang apa dan contoh gewang apa yang tuan-tuan boleh beli. Yang kedua, setiap kali nak test di lapangan, pastikan test di kawasan yang tak ada angin, yang angin tak kuat, dan juga kawasan yang tak berarus. Contoh macam saya, permainan kegemaran saya adalah laut di tebing-tebingan. Tapi pasal apa saya tak test saya tak turun test di laut terus, pasal apa? Sebab saya nak dapatkan form dengan rod ni dulu. Dan apabila saya test di kawasan yang tak ada angin dan tak ada arus, saya boleh maksimumkan balingan gewang dalam ayak yang tak berarus. Daripada situ saya boleh tahu potensi saya yang sebenar saya punya rod. Berlaku sebaliknya, sekiranya saya turun mengai di laut terus, di mana kalau baling tu akan berlagak angin kuat dan balingan tak apa jauh, tak apa tepat. Karawan gewang pula arus laju. Kadang main gewang ringan pun rasa berat. Main gewang yang paling berat pun rasa sangat-sangat berat. So susah tuan-tuan agak-agak bila keadaan macam tu. Dan daripada situlah akan dapat menentukan gewang apa dan juga komponen apa yang tuan-tuan akan beli untuk rod tuan-tuan seterusnya. Sekian daripada saya, Barbarian Fishing Club.